Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid yang diridui. Setelah sekian lama kita belajar di rumah secara PDPR, online, Google Meet dan sebagainya. Pada hari ini kita akan terus belajar di bawah tema Lestarikan Keindahan Alam. Tajuk kecilnya itu Kelab Sahabat Alam. Boleh rujuk buku teks muka surat 137. Apa yang kita akan belajar tentang Kelab Sahabat Alam ini, iaitu bahasa Melayu penulisan surat rasmi. Ini paling penting ni. Biasa kamu belajar surat tidak rasmi. Bermula daripada tahap 2, tahun 4, 5 dah belajar surat tidak rasmi disebabkan tak sempat ni PKP dan sebagainya. Surat rasmi ni penting. Sebab contoh kalau di sekolah kamu nak dilantik sebagai pengawas, dapat saja surat rasmi, bukan surat tidak rasmi. Nanti kamu nak masuk ke SBP, MRSM dan sebagainya, dapat surat rasmi. Habis sekolah menengah SPM, nak masuk universiti, dapat surat rasmi. Nak masuk alam pekerjaan, dapat surat rasmi. Surat rasmi yang paling penting. Okay? Jadi kena tahu asas tentang surat rasmi ni. Okay, ini contoh. Cikgu tunjuk sedikit. Contoh surat, contoh format surat rasmi. Jadi ibu bapa selalu dapat surat rasmi. Cuti sekolah, sekolah ditutup dan sebagainya. Surat rasmi, bukan surat tidak rasmi. Jadi cikgu tak nak hurai sangat perbezaan antara surat rasmi dan surat tidak rasmi. Itu cikgu dah ajar tentang surat tidak rasmi. Hari ini kita fokus kepada surat rasmi saja. Okey. Cikgu lebih suka kita hafal isi-isi penting. Dalam surat rasmi sama juga surat tidak rasmi. Tengok ada 9 cikgu beri kat sini. Cikgu sebut sekali imbas, nanti cikgu akan huraikan satu demi satu. Kamu hafal benda ni kalau boleh. Bila kita hafal benda ni, kita akan ikut urutan. Pertama, alamat pengirim. Yang kedua, garisan lurus. Ketiga, alamat penerima. 4, tarikh. 5, kata panggilan. 6, pendahuluan. 7, huraian surat. 8, penutup. 9, tanda tangan. Macam pernah dengar dalam surat tidak rasmi ada alamat pengirim sebagai. Ada yang sama, ada yang tak sama. Okey? Jadi daripada itu, apa yang kita nak pecahkan? Yang pertama, ni alamat pengirim ni alamat rumah sendiri. Penting kamu kena hafal. Ikut rumah masing-masing. Ini sebagai contoh saja cikgu ambil. Contoh. Yang penting baris pertama ialah apa? Nombor rumah. Kemudian koma, jalan apa? Ikutlah nombor 21 ke 50 ke, jalan apa hujung ni mesti ada. Kalau kawasan perumahan yang luas-luas dan sebagainya, dia ada 21, 23. Palang berapa? Okay? Kemudian koma. Ini kamu kat taman mana? Section mana? Yang penting sini mesti ada postcode, mesti ada bandar. Okay? Juga ambil contoh bandar Beruas. Okay? Perak Darul Rizwan. So ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Nombor rumah, nama jalan, nama taman, nama postcode, nama pekan ke, bandar ke. Okey, seterusnya negeri. Kita sambungkan sikit. Darul Ehsan Selangor. Perak Darul Rizwan Selangor Darul Ehsan. Kemudian, yang ni lagi senang. Nombor 2 ingat, garis lurus. Kita nak pisahkan. Yang ketiga. Yang ketiga ialah alamat penerima. Alamat terima kita nak hantar surat tu pada siapa? Contoh kalau di sekolah, yang paling besar, ketua di sekolah, guru besar. Kita nak minta cuti ke dan sebagainya, tulis kepada alamat penerima dia, guru besar. Guru besar Sekolah Kebangsaan Gangga 3 tu sama, tengok postcode. Kalau dia tinggal di Beruas, postcode ni mesti sama. Postcode bandar tadi sama, Perak sama, Perak Darul sama, nampak? Yang ni sama, ni sama. Yang penting sini je pada siapa? Kepada guru kelas ke, kepada siapa ke. Okay, yang ini saja yang membezakan, ikut sekolah masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarikh ni cikgu nak bagi penekanan sikit. Tarikh ni ada yang betul, ada yang salah. Yang paling bagus kamu tulis lengkap. Contoh macam sekarang, bulan September. Hari ni contoh 20 September. Contoh kalau 2 September tulis 2 September eja penuh. S ni kena huruf besar. Okay? Ada dulu format lama dia semua huruf besar. Boleh juga. Okay, yang penting tahun ni 2021. Okay, dah betul lah. Yang salah di sini sebab apa? Dia singkatan SEPT. Kalau MAS MAC, apa contohnya? Jangan buat begini juga. 2.9.2021. Ini lagi teruk, dia palang. Yang ini kalau di sekolah, kamu tulis tarikh dalam buku catatan, dalam buku latihan kamu, tak apa. Tapi dalam surat rasmi, kena ikut. Nama pun format, kita kena ikut. Okay. Yang keempat. Yang kelima. Ni kata panggilan. Kata panggilan ni, tuan kalau guru besar tu lelaki,
puan kalau guru besar tu perempuan. Contoh, kalau pada guru kelas, cikgu, kepada YB yang berhormat dan sebagainya, datuk. Kalau PIBG tu YDP PIBG, nama dia datuk, datuk. Ini kata panggilan. Paling asas tuan. Seterusnya, lepas tu kita, yang ni ada dua cikgu sini. Atau tajuk surat, contoh, memohon cuti selama seminggu. Contoh, ditulis dengan semua huruf besar. Paling mudah kalau memohon cuti selama seminggu, semua huruf besar. Ataupun huruf pertama bagi setiap huruf ditulis dengan huruf besar. Contoh, kalau di huruf pertama, ni D, S, H, B. Memohon cuti selama seminggu tadi, huruf pertama bagi setiap kataan adalah huruf besar. Dia ada atau. Okey. Kemudian, dah situ mesti ada pendahuluan. Jangan terus kepada nak mohon cuti saja. Dah ada tajuk. Yang ini kamu hafal lah. Mana-mana surat pun, perkara di atas adalah dirujuk. Perkara di atas adalah dirujuk. Dia tak mula nombor satu. Dia jarak sedikit. Hafal ayat ini. Ini kita panggil pendahuluan. Okey, selepas pendahuluan, yang ini paling penting. Huraian tujuan surat. Berikan penjelasan tentang tujuan tulis surat. Apa tujuan tulis surat? Nak mohon cuti, kenapa? Nak pergi mana? Nak bercuti? Nak balik kampung? Nak ziarah nenek dan sebagainya? Berikan penjelasan. Yang ini paling penting huraiannya. Rujuk kepada soalan. Okey, selepas itu, dia ada penutup. Dah ada pendahuluan, mesti ada penutup dia. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Ini paling simple juga. Kamu hafal yang ni. Pendahuluan dah hafal, penutup dah hafal. Tengah-tengah saja yang beza sikit. Hafal ayat ni. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Itu paling mudah. Kalau orang dewasa tulis surat, dia lain sikit. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak datuk, saya dahului dengan jutaan terima kasih ini. Itu lain sikit lah. Tapi untuk sekolah rendah, kamu hafal yang ni. Pendek je ayat ya. Kemudian, dia ada yang ini, tanda tangan. Kalau surat tak ada tanda tangan, dia panggil surat lahyang. Yang benar. Contoh ni, Ramli. Ini semua huruf besar. Okay, Ramli bin Abu Kasim. Contoh, nama penuh huruf besar. Kalau surat pada guru kelas, ayah kamu yang tulis, contoh, dia tak ada jawatan. Tapi kalau kamu sebagai setiausaha, kamu sebagai pengerusi ke, biasanya setiausaha lah, persatuan apa-apa menulis surat nak pergi ke zoo dan sebagainya, sini mesti ada setiausaha, apa jawatan kamu. Nanti kita akan tengok sekali imbas. Okey. Yang ni cikgu ambil contoh. Sekali imbas saja. Contoh surat rasmi. Ni contoh macam mana contoh surat rasmi tengok. Yang ini ialah alamat dia, alamat pengirim. Siapa yang tulis surat? Ada garisan lurus nombor 2. Nombor 3 kepada siapa? Kepada tuan guru besar yang ketiga. 1, 2, 3. 3. Maklumat yang keempat, ada tarikh. Maklumat yang kelima, ada panggilan tuan. Yang ni cikgu cakap tadi. Huruf ni tajuk dia, memohon mengadakan perkemahan tahunan. MNPT. Kemudian ada pendahuluan. Ada huraian dia. Kenapa nak mohon ni nak mengadakan perkemahan kat sekolah? Bila tarikh dia? Tempat kat mana? Berapa orang? Ini kita panggil huraian. Selepas huraian, dia dah cerita huraian apa semua, dia penutup. Kami berharap pihak tuan dapat menimbang permohonan ini. Guru besar belum tentu lulus lagi. Kita mohon agar guru besar dapat meluluskan. Kerjasama dari pihak tuan amat kami hargai dan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Dah habis tulis semua? Sekian. Bila dah sekian, jangan lupa tanda tangan juga. Yang menjalankan tugas. Sebab apa? Dia sebagai setiausaha. Ni tengok. Kalau surat sendiri, yang benar. Yang menjalankan tugas. Okey, contoh. Saiful, tanda tangan dia. Saiful bin Abu, huruf besar semua. Yang ni, cikgu cakap tadi. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Alor Gajah. Contoh. Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Contoh. Okey. Jadi rujuk. Okey, dah habis itu. Yang ini paling penting ni. Soalan ni di sini. Cikgu buat secara ringkas, tapi yang penting kamu rujuk balik semula apa yang cikgu paparkan tadi ya. Jadi pada hari ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 137. Yang ni latihan yang
Okey, dalam buku teks ni, tengok cikgu dah ambil Cikgu dah ambil buku teks, cikgu masuk kat sini. Okey. Kamu ahli kelab sahabat alam di tempat kamu. Kamu telah melihat beg plastik, mangkuk pinggan dan cawan polistrina sering digunakan dalam sesuatu majlis. Selepas mesyuarat kelab sahabat alam diadakan, satu keputusan diperoleh. Ini penting. Soalan ni bermula sini. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung untuk memaklumkan keputusan mesyuarat tersebut. Walaupun kamu ditinggal dekat bandar contoh, dia kata tulis surat kepada ketua kampung. Apa tujuannya? Tengok buku teks ni keputusannya sebab tak tidak berapa setujulah menggunakan peralatan plastik dan sebagainya. Apa keputusan dia ambil? Di sini cikgu masukkan di sini contoh isi penting yang ini pasti paling penting. Isi penting rujuk buku teks 137. Yang ini kamu akan masuk dalam huraian. Keputusan mesyuarat kelab sahabat alam Taman Kuala Ketil. Ni Kuala Ketil kat Kedah. Cikgu pernah mengajar kat sini Okey, membuat keputusan. Ini penting, sepenting. Membuat keputusan menolak penggunaan beg plastik dan produk berasaskan polistrina. Okey, bekerjasama memantau tahap pencemaran alam. Dan yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu untuk sesuatu majlis jamuan. Yang ini saja kamu masukkan dalam surat rasmi kamu. Ada alamat pengirim, ada garisan lurus, ada alamat penerima, ada tarikh, ada kata panggilan, ada tajuk, ada pendahuluan, ada huraian, ada penutup, ada tanda tangan, ada jawatan. Lengkap surat kamu. Okey, jadi itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Cikgu harap selepas ini rujuk buku teks, rujuk balik apa yang cikgu ajar tadi, dengar balik semula kalau tak berapa faham, sampai yang tak faham tu berhentikan. Dengar, cikgu ajar begini. Dan cuba hafal. Ada 9 cikgu bagi tadi, isi penting ada 9, hafal. Kemudian bila kamu dah hafal, nombor 1 alamat pengirim. Tulis. InsyaAllah kamu boleh buat. Itu saja dari cikgu pada hari ini. Seberingkas tentang tajuk kelab sahabat alam yang berkaitan dengan surat rasmi. Selamat menjawab latihan yang diberikan oleh cikgu dan guru-guru masing-masing dalam buku penulisan. Dah siap hantar pada cikgu. Itu cikgu suka. Okey. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul. Bye.